وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala. Syukur kepada Allah ya, kita dapat live malam ni. Ikutkan sebenarnya saya agak kepenatan, mengantuk juga ni. Tapi pasal tengah hari tadi dah tak ada kelas, malam pun tak ada kelas juga. Jadi nanti kau ibu-ibu bosan pula. Dah ibu-ibu dah menunggu, tiba-tiba tak ada kelas. Tak apalah. InsyaAllah tak lama pun, dalam tak sampai sejam pun kan. Kita buat ulang kaji insyaAllah ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dah makan ke Ustaz? Alhamdulillah. Nasi tak turun lagi. Dah. Dah turun dah. Ibu ya. Okey, ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak bincangkan apa tadi saya bagi tahu dalam grup. Waalaikumsalam Ibu Hashimah. Ibu-ibu nampak tak tadi saya bagi tahu dalam grup. Kita nak bincang apa malam ni? Ya betul Haji Nasir, isim fa'il, betul ya. Isim fa'il ibu ayah. Okey, isim fa'il ni nak tanya balik ibu ayah ya. Yang belajar surah Al-Miftahin dengan saya, isim fa'il pada kedudukan kotak yang keberapa? Daripada tasrif kotak 8. Kotak yang keberapa ibu ayah isim fa'il? Kotak keempat, betul ibu ya. Kotak pertama untuk fi'il madhi. Kotak kedua untuk fi'il mudhari'. Ma'ruf ya. Kotak ketiga untuk masdar, kotak keempat untuk isim fa'il. Okey. Isim fa'il ni apa? Dia adalah, kita kata isim fa'il ni macam sifat yang ada pada benda, satu benda. Contoh macam ni Zahaba, terjemah zahaba telah pergi. Itu menunjukkan masa. Zahaba telah pergi. Kalau yazhabu pun melibatkan masa juga. Itu fi'il, melibatkan masa, kata kerja. Sedang ataupun akan pergi. Kalau zahban ataupun zihaban, itu masdar root word. Dia tak ada kena mengena. Bila masdar, dia tak ada kena mengena dengan masa. Sama ada masa telah, ataupun sekarang, ataupun akan datang. Bila masdar, dia tak terlibat dengan masa. Kalau isim fa'il pelaku kepada fi'il tadi. Isim bukan pelaku. Sifat itu ada pada dia. Macam tu. Contoh ibu ayah. Tadi Zahabat telah pergi. Kalau orang yang pergi, itu isim fa'il. Zahib itu orang yang pergi, itu kita panggil isim fa'il. Contoh telah belajar, sedang belajar. Kalau root-wordnya belajar. Kalau orang yang belajar ataupun pelajar, itu isim fa'il dia. Jelas ibu ayah nampak ya isim fa'ilnya macam mana? Kita dah ulang kaji hari ni, biasanya. Kalau sulasi mujarrad, kalau fi'il madhinya 3 huruf, maka isim fa'ilnya datang atas wazan fa'il juga. Cumanya ibu ayah, kita tengok keadaan. Kadang-kadang dia datang atas wazan fa'il tapi sebutan dia macam lain macam sikit. Contoh saya bagi ibu ayah. Contoh yang kita biasa jumpa lah. Ada ibu yang belum mute ke?
Sebutkan ya. Okay. Dari buah ya, insyaAllah. Kenapa jadi macam ni pula ni? Okay. Contoh, kalau Nasara. Nasara. Nasara 3 huruf kan? Nasara. Okay. Nasara 3 huruf. Nun, Sad dengan Ra ya. Nasara 3 huruf. Bila fi'il madhinya 3 huruf, maka isim fa'ilnya datang atas wazan fa'il juga. Jadi kalau Nasara datang atas wazan fa'il, dia akan jadi Nasir. Nun alif, Sad, Ra. Nasir begitu. Atau jadi Nasir kan? Nasir. Nasara telah menolong. Nasara fi'il madhi, past tense, telah menolong. Yansuru dia punya fi'il mudhari', present tense, sedang ataupun akan menolong. Nasran, Nasran adalah masdar, terjemahnya tolong saja ataupun pertolongan, terjemah root word. Tapi kalau orang yang menolong dipanggil nasir. Itu kita panggil isim fa'il. Isim fa'il. Berbeza dengan fa'il. Satu kita sebut fa'il, satu lagi isim fa'il. Kalau fa'il berlaku pada satu-satu perbuatan. Contoh Nasara telah menolong. Nasara Muhammadun. Muhammad telah menolong. Jadi Muhammad adalah fa'il kepada perbuatan telah menolong. Nasara adalah telah menolong. Siapa yang menolong? Muhammad yang melakukan perbuatan tadi. Maka Muhammad dipanggil fa'il. Ya. Adapun Nasir adalah satu sifat yang ada pada satu orang yang mana Nasir orang itu dia menolong. Dia yang menolong. Ada yang menolong. Nasir. Fataha telah buka. Yaftahu sedang buka. Fathan buka saja. Yang membuka dipanggil Fatih. Maka Sultan Muhammad yang telah membuka kota Konstantinopel dipanggil Sultan Muhammad. Namanya Muhammad, gelarannya Al-Fatih. The opener. Sang pembuka. Yang membuka. Jelas Ibu Ayah ya? Okey. Cuma Ibu Ayah, Ibu Ayah yang belajar dengan saya surah Al-Muftahih peringkat pertama, ada juga dia isim fa'il. Tapi dia bentuknya jadi biasanya jadi fa'il. Bila? Bila fi'il mudhari'nya, bila fi'il madhinya tak ada suara. Ibu boleh dengar tak suara saya? Dengar ya? Mungkin Ibu Hazah punya kot, Ibu Hazah punya speaker ke ataupun Ibu Hazah tak buka speaker ke? Dengar semua. Okey. Apa tadi saya kata Ibu lupa dah. Contohnya kalau fi'il madhinya, okey macam ni ya. Contoh fi'il madhinya atas wazan fa'ula, fa'ula, karuma. Karuma contoh. Karuma maksudnya mulia. Kalau fi'il madhinya 3 huruf tapi tengah-tengahnya baris depan, karuma. Apa lagi? Contoh lain. Jamula, jamula cantik. Jamula. Karuma mulia. Maka kalau orang yang mulia, karuma telah mulia. Kalau orang yang mulia yang kita nak sebut isim fa'il ni, kita tak sebut karim, kita sebut karim. Karim begitu. Contoh lain tadi jamula, jamil. Begitu. Dia tak jadi jamil, dia tak jadi karim. Dia jadi karim, jamil begitu. Setakat ni jelas tak Ibu ya? Yang 3 huruf ni. Kalau 3 huruf fi'il madhinya 3 huruf, isim fa'ilnya datang atas wazan fa'il juga. Tapi kalau 3 huruf dan fi'il madhinya atas wazan fa'ula, tak dengar juga. Cuba main TV. Siapa tu? Cuba tuan keluar balik dan masuk balik. Cuba keluar balik, masuk balik. Tak tahu kenapa tak dengar. Okey, cuba keluar balik, masuk balik insya-Allah. Bibi boleh nak dengar ke rasanya tadi kan? Dengar kan? Okay. Apa tadi Ibu ya? Kalau fi'il madhinya atas wazan fa'ula. Saya try.
Sekarang dengar tak? Sekarang? Semua dengar tak? Dengar, okey. Maksudnya bukan masalah pada saya lah ya. Saya punya okey. Tadi tu saya buat bahasa syarat. Saya pun faham lah. Saya pun tak faham. Soalan balik buaya, kalau fi'il maldinya 3 huruf tapi atas wazan fa'ula, maka isim fa'ilnya biasa datang dalam bentuk fa'ilun. Boleh buaya ya, insya-Allah. Okey. Sekarang ni buaya biasa tak kita okey jap ya. Kalau kita kata contoh sa'ala. Sa'ala. Senang kan? Sa'ala jadi sa'il. Contoh lagi saya bagi. Akala, akil. Akala telah makan. Orang yang makan, akil. Itu isim fa'ilnya. Boleh kalau saya kata, akala Muhammad. Akala Muhammadun. Muhammadun tu fa'il ke isim fa'il? Akala Muhammadun. Muhammad telah makan. Fa'il ke isim fa'il Muhammad tu? Cuba komen. Okey, betul. Dia adalah fa'il. Ya. Tapi kalau saya kata Muhammad akilun. Muhammad akilun. Akil. Jadi kalau akil isim fa'il ke fa'il? Akil. Isim fa'il. Jadi kalau akala Muhammadun, Muhammad kita sebut fa'il. Pelaku kepada perbuatan telah makan. Tapi kalau kita kata Muhammad akil. Muhammad adalah seorang yang tengah makan. Muhammad tu seorang yang tengah makan sekarang. Jadi kita panggil akil isim fa'il. Boleh Ibu Ayah. Okey. Sekarang ni Ibu Ayah. Ya. Okey. Macam mana pula sekejap ya. Okey. Macam mana kalau dia punya fi'il dia ada sabdu. Contohnya macam ni. Radda. Contohnya radda. Contohnya radda begini. Radda. Macam ni. Radda. Tak dengar juga Allah sedihnya. Minta maaf. Tak dapat dengar. Okey. Cuba ibu alamak itu Cuba seorang ibu tuliskan, saya tak dapat nanti saya buat ada kerja saya. Tulis, cuba tuan mayat masuk balik. Cuba keluar masuk balik. Seorang tulis saya nak fokus kat sini. Tak dapat hantar. Okey ibu ya, apa tadi? Contoh perkataan rodda. Macam mana kita nak buat kalau rodda tu ibu ya? Kalau rodda isim fa'ilnya akan jadi macam ni. Rod dal sabdu juga. Rodun. Okey. Jadi rodun. Rodun dal tu sabdu. Rodun. Boleh buat ya? Kalau rodda. Okey. Terima kasih. Terima kasih Ibu Maryam, Ibu Syimah ya. Terima kasih. Alhamdulillah. Kalau rodda. Rod dal sabdu. Rodda. Kalau rodda masuk apa? Okey, rodda maksudnya kembali. Rodda maksudnya kembali. Rodda maksudnya kembali. Okey, ataupun pulang. Tapi bukan macam roja'ah tu balik itulah. Rodda ni macam pulangkan macam itulah. Ya. Tolak ataupun pulangkan. Kalau rodda isim fa'ilnya raddun. Begitu. Jelas ya? Okey. Jadi senang saja isim fa'ilnya raddun. Asalnya isim fa'ilnya radidun. Radidun fa'ilun. Rodda tu pun asalnya rodada. Asalnya rodada. Jadi rodda. Dan tu sabdu kan. Maka isim fa'ilnya asalnya radidun. Ini kita tak belajar lagi. Tapi saja saya bahaskan supaya ibu ayah dapat pendedahan. Ya. Maksudnya bukan semua isim fa'il mesti bentuknya fa'ilun. Jadi rodda pun jadi radidun. Tidak. Di sini kalau rodda sabdu tu rodda isim fa'ilnya jadi panjang, alif dan sabdu. Kalau tajuk dia jadi mad lazim kalimi
Musaqqal. Betul tak Ibu Maslina? Betul tak? Raddun. Betul ke jadi mad lazim kalimi musaqqal? Betul ke Ibu Maslina? Sahih jiddan Ustaz. Ha? Sahih. Sahih sahih. Okey, alhamdulillah. Ibu Maslina ni ada tauliah mengajar Quran daripada JAIS dan pelajar terbaik di Masjid Shah Alam Masjid Negeri. Alhamdulillah terbaik Ibu ya. Masya-Allah tabarakallah. Jadi raddun itu isim fa'il dia. Ibu ayah insya-Allah. Okey. Apa contoh lain Contoh lain tak apalah itu dulu. Okey. Kemudian macam mana pula? Contohnya. Contohnya kalau wa'ada. Wa'ada. Contohnya wa'ada. Wa'ada apa? Wa'ada tu janji. Wa'ada janji. Okey. Wa'ada macam mana isim fa'ilnya? Macam isim fa'ilnya saya cek sekejap. Pasal kadang-kadang isim fa'ilnya itu bukan tak semestinya atas wazan fa'il. Saya kena cek sekejap kamus online ya. Ibu ayah tengok saya cek ya. Sekejap. Tadi wa'ada. Ada siapa present tu? Ya ibu ya, sekejap. Wa'idatan. Okey. Okey betul lah. Wa'id. Betul lah atas wazan fa'il. Wa'idun. Wa'idun orang silap. Wa'idun. Waw alif ain dal. Wa'idun. Wa'idun maksudnya orang yang berjanji. Wa'id. Isim fa'ilnya wa'id. Fa'il. Apa dia wa'ada ni? Wa'ada ni berjanji. Wa'ada ni berjanji. Okey. Boleh goyah ya? Kalau macam tu kita panggil apa tu jenis macam tu? Kita panggil misal. Tapi nanti kita belajar misal tu apa nanti. Tapi saya pun tak rakam-rakam lagi untuk huruf kedua. Sampai dah huruf kedua tu sabar sikit insya-Allah ibu ayah ya. Okey. Jadi senang kalau mula dengan huruf waw kan wa'ada mula huruf waw ataupun senang saja sama juga wa'id fa'il. Okey, sekarang ni contohnya macam mana pula kalau tengah-tengah dia ada huruf alif. Panggil ajwaf ya. Tengok ibu ayah tengok ya. Apa contoh fi'il madhi yang tengah-tengah ada huruf alif? Apa contoh ibu ayah? Fi'il madhi yang tengah-tengah ada huruf alif. Apa contoh? Cuba bagi satu contoh. Fi'il madhi tapi tengah-tengah ada huruf alif. Okey. Apa tu ibu? Haji Nasir, Qabala. Qabala tu tak ada pun tengah-tengah ada huruf alif. Haji Nasir. Siapa tu? Ibu kalau ibu jangan cakap suara ya. Fokus pada tulisan je. Kalau ibu nak siapa nak suara, komen saya kalau saya minta suara baru bagi suara. Boleh ibu semua? Kalau saya minta suara voice baru unmute. Kalau tak jangan unmute. Tulis. Supaya semua dapat fokus. Okey, ibu ya. Tolong bagi satu fi'il. Salah. Okey bagus ibu Fairuz. Salah. Okey, stop. Ibu Asimah saya nak 3 huruf bukan 4 huruf. Jahadah 4 huruf. 3 huruf saja. Bagus ibu Fairuz. Salah. Okey, ibu semua standby. Ibu Fairuz saja dulu. Salah. Apa salah ni? Salah ni mengalir. Salah ni dia mengalir. Maksudnya mengalir. Salah. Okey ibu ayah. Salah ni asalnya. Okey. Tak apalah. Tengah-tengah dia ada alif kan? Salah. Mudhari'nya yasilu. Yasilu. Salah yasilu. Masdarnya sailan. Saya ulang balik ibu. Tadi ibu Fairuz bagi fi'il madhi salah. Sin alif lam. Salah. Macam ni mudhari'nya? Yasilu. Masdarnya sailan. Bukan sailang ya. Sailan. Apa maksudnya? Mengalir. Jadi kalau yang mengalir, benda yang mengalir, kita panggil apa ibu? Agak-agak jadi apa? Tadi salah. Agak-agak jadi apa? Dia mesti atau wazan fa'ilun ibu ya. Mesti atau wazan fa'ilun. Jadi
Sala tadi mudhari'nya yasilu. Yasilu. Okey. Maka isim fa'ilnya ibu ya atau wazan fa'il juga tapi jadi macam mana? Dia jadi macam sala yasilu jadi sail. Sailun. Sailun. Benda yang mengalir. Sailun. Ibu ayah pernah tak dengar Quran? Pernah tak kita baca? Sa'ala sa'ilun. Biasa dengar kan? Sa'ala sa'ilun. Wa amma sa'ila fala tanhar, surah Ad-Duha. Sa'il juga. Tapi di sini sa'il sini memberi makna yang mengalir. Isim fa'il kepada sala. Adapun sa'il dan kita jumpa tadi, isim fa'il kepada sa'ala. Ibu ya, kalau tadi sala, maksudnya mengalir. Sala. Tapi kalau sa'ala betul-betul hamzah, bukan alif. Dia memang hamzah. Sa'ala. 3 suku kata. Sa'ala. Bunyi tengah-tengah tu. Sa'ala, hamzah. Maka terjemahnya bertanya ataupun minta. Maka kalau sa'ala, isim fa'il pun sama juga. Sa'il. Yang sala mengalir tadi pun, isim fa'il pun sama juga. Sa'il. Cumanya, kalau sala, isim fa'ilnya tu, sa'il tu hamzah yang mendatang. Asalnya tak ada hamzah. Asalnya bukan huruf hamzah. Hamzah tu mendatang untuk memudahkan sebutan. Kalau tak jadi sa'il. Mana mudah sebut ibu? Sebut. Sa'ilun ke sa'ilun? Sa'ilun ke sa'ilun? Pertama ke kedua? Mana mudah? Kalau daripada salah tadi tu nak sebut sa'ilun ke sa'ilun? Kedua mudah ibu kan? Sa'il. Cuba ibu sebut kat rumah masing-masing. Sa'il. Menggeliat lidah ibu. Macam cakap Tamil pula kan? Sa'il. Cuba ibu try sebut kat rumah masing-masing. Jangan gelak lah. Cakap kuat-kuat. Terkejut. Suami ibu tengah tengok TV terkejut. Apa benda? Mengarut dia belajar ni. Sa'il pula ni kan? Ibu asalnya sa'il. Payah nak sebut, maka ia tukar pada hamzah. Jadi sa'il. Tapi hamzah pada kalimah sa'il itu adalah hamzah yang mendatang. Asalnya bukan macam tu. Asalnya sa'il. Adapun sa'ala yang maksudnya bertanya ataupun menyoal. Sa'ala. Isim fa'il pun sama juga. Atau wazan fa'il. Atau wazan fa'il. Maka sa'ala memang huruf hamzah tu memang ada. Maka jadi sa'il. Jelas tak ibu ayah? Beza di antara isim fa'il daripada sala, sin alif lam, sala dan sa'ala. Kita masuk sekarang ni, kita bincangkan yang kita panggil sebagai, kita panggil ajwaf. Ajwaf ni ibu tak belajar lagi dengan saya. Cuma saya nak beritahu ibu biasa dengar fi'il yang tengah-tengah ada alif. Antaranya sala. Yang Ibu Fairuz daripada Bukit Beruntung kongsikan tadi. Sala, isim fa'ilnya sa'il. Satu lagi, sa'ala. Yang saya tambah sendiri untuk bagi tunjuk pada ibu. Sa'ala. Isim fa'ilnya pun sama juga. Sa'il. Ibu ayah di antara sa'il pada yang asal daripada sa'ala dan sa'il yang asal daripada sa'ala, mana yang memang hamzah tu asal? Daripada sa'ala ke daripada sa'ala? Pertama ke kedua? Mana yang memang hamzah tu? Sa'il tu memang hamzah asal. Hamzah kedua ibu ya, faham ya? Okay, macam tu. Jelas tak ibu ayah? InsyaAllah yang jelas ya. Okay. Bagi lagi satu contoh ibu ayah. Satu lagi contoh fi'il yang tengah-tengahnya ada alif. Tolong bagi. Masyhur. Dia 3 huruf. 3 huruf dan tengah-tengahnya alif. Apa lagi? Kongsikan ibu ayah. Tadi ibu Asimah bagi 4 huruf. Nak 3 huruf saja. Boleh ibu cepat-cepat. Kan qala ibu ayah. Terima kasih cantik. Ibu Marusah bagi qala, Ibu Nurhana bagi ja'a. Ja'a ni cantik ni yang ada benda penting ja'a ni. Okey. Masya-Allah tabarakallah. Okey ibu ayah ya. Tengok betul-betul. Okey.
Ibu ayah tengok qala dulu, tengok qala dulu. Qala ni asalnya qawala. Qawala. Payah nak sebut qawala. Mana ibu senang sebut? Qawala ke qala? Mestilah qala senang kan? Qala senang. Asalnya qawala. Oh, ngantuk dah saya. Asalnya qawala. Jadi waw tukar pada alif jadi qala begitu. Ya, ibu ya. Qala. Jadi ikut kaedah yang saya cakap tadi, kalau isim fa'ilnya jadi apa? Qala fi'il mudhari' yaqulu. Masdarnya qaulan. Isim fa'ilnya macam mana ibu ya? Isim fa'il pada qala. Jadi apa ibu? Qala qailum minhum kam labistum. Apa dia? Qailun. Isim fa'ilnya qail. Betul ibu Asimah. Qailun begitu. Qailun. Cuma ibu ayah, sebentar saya ingat ni. Qala ni macam mana fi'il mudhari'nya? Bagaimanakah fi'il mudhari' pada qala ibu ayah? Macam mana fi'il mudhari'nya? Qala qala yaqilu kan betul? Qala ibu Fairuz yaqulu ke? Bukan qala yaqilu ke? Yaqilu. Ibu ayah macam mana? Qala yaqulu ke? Qala yaqilu ni? Mana yang betul ni? Yaqulu ibu ya. Okey, yaqulu. Kalau yaqilu salah ke ibu ayah? Kalau saya kata qala yaqilu salah ke? Macam mana? Ada tak siapa nak sokong saya kata ada qala yaqilu? Ada tak siapa nak sokong? Qala yaqilu. Ada ke tak ada ni? Qala yaqilu. Try ibu, try. Semua yaqulu ada tak kata qala yaqilu? Ada tak? Seorang ke dua orang ke? Saja nak tengok ni ibu yakin ke tak yakin dengan jawapan ni? Yakin ibu yang yaqulu ya? Yakin ya? Okey. Tengok saya kata ya. Ada satu kita panggil fi'ilnya macam ni. Qala mudhari'nya yaqulu betul. Masdar bagi qala yaqulu qaulan. Jadi apa terjemah qala yaqulu ibu ya? Apa dia terjemah qala yaqulu masdarnya qaulan, isim fa'ilnya qailun. Apa terjemahnya? Semestinya terjemahnya apa ibu ya? Qala yaqulu apa terjemahnya? Berkata. Qala telah berkata. Yaqulu sedang ataupun akan berkata. Qaulan masdarnya. Qaulan perkataan ataupun kata-kata. Orang yang berkata kita sebut qailun. Kalau dalam hukum tajwid qailun mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil. Okey. Jadi ibu ayah, kalau saya kata qala yaqilu salah ke? Qala yaqilu betul ke salah? Jawab dengan yakin. Qala yaqilu betul ke salah? Jawab dengan yakin ibu ayah. Dengan yakin. Betul ke salah? Qala saya sebut yaqilu. Ibu takut nak jawab tu. Kan confident kan Salah. Okey. Ibu Marusah lagi ibu lain. Jangan takut kalau salah cakap salah aja. Asal nak ibu yakin dengan jawapan. Amboi ibu Hana dalam Jawi salah. Okey. Ibu lain confirm ke? Okey salah. Okey ramai maksudnya semuanya salah lah ya. Okey. Ibu ayah dengar ini pentingnya dengar betul-betul ya. Qala ada yang asalnya qala tu dengan waw, qawala. Maka mudhari'nya jadi yaqulu. Ada yang asalnya qayala, qaf dengan ya, qayala. Jadi qala juga tapi fi'il mudhari'nya yaqilu. Jumpa masdar ni mesti ibu terkejut masdarnya. Masdarnya adalah qailulah. Siapa yang biasa dengan qailulah? Siapa biasa dengan qailulah? Ke tak biasa dengan qailulah ibu? Biasa kan? Qailulah tu apa ibu ayah? Apakah dia makna qailulah? Apa dia qailulah ibu ayah? Tidur tengah hari betul. Tidur tengah hari.
Tidur tengah hari tu sebentar je ibu ya. Ibu Firuz bagi tahu sebentar. Bukan tidur tengah hari tu maksudnya terbongkang tengah hari. Bulan puasa lepas subuh sembahyang subuh tidur. Tengah hari bangun balik sembahyang zuhur tidur balik. Asar bangun balik. Itu bukan qailullah itu. Ya. Qailullah tidur sebentar sekadar 15 minit, 20 minit, setengah jam cukuplah. Nanti tidur sebentar pada waktu tengah hari. Apa tujuan itu sunnah ya? Apa tujuan untuk memberikan kesegaran kepada badan, refresh. Kalau di Korea, di Jepun diwajibkan, di banyak pejabat mereka diwajibkan qailulah. Bukan bawa bantai pun. Tidaklah, tapi tidur atas meja ke, kepala letak atas meja tidur semua. 5 minit, 10 minit tidur, wajib tidur. Lepas tu bangun segar balik. Kan? Kalau di madrasah saya dulu, madrasah sebelum Seri Petaling, memang kita punya kelas bangun pukul 4.30 pagi bangun, 5 suku dah mula kelas. Lepas subuh kelas lagi sampai pukul 7.30. Rehat makan sampai pukul 8.30. 8.30, 11.30 belajar lagi. 11.30 sampai pukul 12.30 wajib tidur. Tak tidur kena rotan. Punya special tak tidur kena rotan. Siapa tak ada atas katil pukul 11.45, 11.30 habis kelas. 11.45 tu siapa tak ada atas katil sampai pukul 12.30 kena rotan. Tak boleh basuh baju semua tak boleh. Itu namanya qailulah. Jadi fi'il madhinya macam mana? Qala juga. Mudhari'nya bukan yaqulu tapi yaqilu. Masdarnya qailulah. Isim fa'ilnya sama, qail. Tu kena hati-hati. Qail tak semestinya terjemah orang yang berkata. Ada juga qail terjemahnya yang tidur tengah hari. Okey, yang tidur tengah hari. Jujur nak tanya ibu ayah. Siapa yang pernah dengar pasal qala ni ada dua makna macam ni? Komen ulang kaji. Siapa yang baru, komen baru. Supaya nak tahu siapa yang baru, siapa yang ulang kaji. Oh, ibu kebanyakannya baru. Oh, semua baru. Dia nasi ulang kaji. Alhamdulillah. Ulang kaji. Oh, banyak baru ibu ya. Jadi ibu tahu lah. Oh, rupanya qailullah yang kita biasa dengar tu, qailullah tu ada fi'il madhi. Qala. Oh, sama macam cakap. Sama. Tapi itulah penting kita belajar ilmu sorof. Tahu asal bahasa tu macam mana. Itulah pentingnya belajar ibu. Kan? Barulah kita tahu. Okey. Tu ya. Okey, sekarang ni ibu faham sekarang ni. Cuba dengar saya kata. Man qala Allah faqad kafara. Dengar betul. Man qala Allah faqad kafara. Agak-agak macam mana? Dengar saya tulis ya. Man qala Allah faqad kafara. Faqad kafara. Ya. Okey. Tengok. Man qala Allah faqad kafara. Pada siapa yang man tu pada siapa? Okey, ibu ayah mana? Qala mana yang qala yaqulu, mana yang qala yaqilu? Ibu. Mana qala yaqulu, mana qala yaqilu? Cuba jawab. Tulis ibu tulis. Antara dua qala pertama yaqulu, okey. Haji Nasir pertama qala yaqulu, maksudnya kedua qala yaqilu. Semua sama pendapat macam Haji Nasir ke? Adakah yang berbeza yang kata pertama qala yaqilu, yang kedua qala yaqulu? Ada tak yang berbeza? Ataupun ibu-ibu semua sama? Kalau sama komen sama je. Sama. Okey, semua macam Haji Nasir ya. Okey, sama. Betul ibu. Yang betul ya. Okey. Jadi man qala, barang siapa yang qala berkata. Qala pertama tu qala yaqulu. Barang siapa yang telah berkata qala Allah Ta'ala qala Allah Ta'ala qala. Kita faham kat sini qala bukan berkata. Qala kedua ni, qala ni tidur tengah hari. Faqad kafara, maka kafirlah dia. Barang siapa yang kata Allah Ta'ala tidur tengah hari. Wal'ayazubillah. Allah Ta'ala ngantuk pun tidak, apatah lagi tidur. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun ngantuk sinatun wala naum, ngantuk pun tidak, apatah lagi tidur. Jadi barang siapa yang berkata Allah Ta'ala tidur qailullah, maka kafirlah dia. Siapa faham
Ni apa ni ayat ni? Siapa faham? Siapa yang dapat beza di antara dua qala tu? Mana yang memberi maksud berkata, mana bagi maksud tidur tengah hari? Dah faham ibu ya? Pasal itulah kita kena tahu rupanya bahasa Arab ni kaya bahasa Arab ni. Tak susah. Tak susah tapi kita kena faham secara kita relax saja. Kita akan faham insya-Allah. Jadi apa yang ibu dapat sekarang ni malam ni? Antaranya ibu dapat tahu, oh rupanya qala ada dua makna. Paling kurang tahu tu. Qala ada dua makna. Satu qala yaqulu, maknanya bercakap. Satu lagi qala yaqilu, tidur tengah hari. Sebentar. Jalan ibu ayahnya insya-Allah. Alhamdulillah. Okey, cantik masya-Allah. Lagi satu lagi tadi apa? Jaa. Siapa bagi jaa tadi? Ya, saya check. Siapa yang bagi jaa tadi? Terlajak dah saya. Tak apalah, hari ibu tadi bagi jaa kan? Di mana dah? Saya lupa dah ibu yang mana. Okey. Yang ibu jaa. Jaa. Okey. Ibu ayah, jaa tu asalnya macam mana? Jaa tu asalnya jayaa, asalnya ya hamzah. Jayaa. Begini. Asalnya jayaa. Mana saya sebut? Jayaa ke ataupun tukar ya tu pada alif? Jaa. Mana mudah sebut? Jayaa ke jaa? Jaa dah mudah sebut ibu kan? Jaa. Okey, asalnya jayaa. Jayaa yaji'u. Pak Syah nak sebutlah. Senang turun ambil. Jaa yaji'u. Jaa yaji'u. Tapi masalahnya jaa ni dia pasal jaa tadi. Okay. Kita tulis macam ni kan. Okey. Jaa. Kalau dia punya isim fa'il jadi apa? Tadi saya kata asalnya jayaa. Jayaa. Fa'ala. Nasara. Isim fa'il nasara nasirun. Fataha fatihun. Kalau jayaa apa asalnya? Ibu-ibu ulang balik. Kalau fataha fatihun. Kalau nasara nasirun. Jadi kalau jayaa apa asalnya isim fa'ilnya? Isim fa'ilnya macam mana? Jayaa jadi apa? Cuba tulis. Dalam Rumi pun tak apa. Haji Nasir jayilun, tak ada lam nanti. Tak ada huruf lam. Ibu Fairuz jayiun. Yang mesti Ibu Asimah tulis. Jayiun. Dua harakat. Fa'ilun. Jayiun. Jayiun. Okey. Allah payah nak sebut jayiun. Sebut ibu sebut jayiun. Payah nak sebutlah jayiun. Maka jadi macam mana? Maka jadilah di isim fa'il kepada jayiun jadi jain. Mana dah? Okey. Jain. Jain. Okey. Jadi jain. Boleh buat ya? Jain. Orang yang datang jain. Boleh? Okey. Jadi fi'il madhinya jaa, fi'il mudhari'nya yaji'u. Masdarnya maji pun boleh, maji ataupun masanya saya lupa dah masanya apa. Tak apalah, biasa masanya saya jumpa majian. Itu masdar mimi. Tapi itu kita tak bincang, tengok dia isi fa'il jain gitu. Jain. Boleh boyahnya? Okey. Kemudian apa lagi? Apa contoh lain ni boy ya? Yang tengah-tengah huruf alif. Contoh lagi satu lagi. Ba'a. Apa dia ba'a? Apa dia ba'a? Apa dia ba'a? Jual ke beli? Ibu Masina soma. Okay, jadi kita bincang soma ya. Bagus. Ba'a jual ke beli? Kak Asliza. Betul, jual. Ibu Khairul betul. Saja nak uji. Jual ibu ya. Ba'a jual. Kalau beli? Beli.
Beli. Ishtara yashtari, beli. Jual, ba'a yabi'u, jual. Jadi ibu kalau ba'a fi'il madhi, ba alif ain, ba'a. Fi'il mudhari'nya yabi'u, ba'a yabi'u. Masdarnya bai'an. Bai'an ni maksudnya beli. Beli pula, jual. Ya, jual. Kalau isim fa'ilnya jadi macam ni, buaya. Isim fa'ilnya qala tadi, isim fa'il jadi qailun. Jadi kalau ni mana tadi? Apa tadi? Ba'a jadi apa ibu ayah? Isim fa'ilnya. Cuba tulis. Bagaimana isim fa'il kepada ba'a? Orang yang menjual. Apa dia? Orang yang menjual. Kita panggil apa? Kalau bisnes kita panggil tajir. Orang yang meniaga tajir. Ni orang yang menjual. Khusus pada menjual. Betul ke asli za? Ba'i'un. Ba'i'. Ba'i'. Ba alif. Kemudian hamzah ain ya. Hamzah ain begini. Ba'i' macam Ibu Hasimah tulis itu betul-betul Ibu Hasimah tulis betul, dan Ibu Kak Aziza tulis pun betul juga. Tapi hamzah tu cantik, ada dia punya rumah dia. Ba'i'. Orang yang menjual, ba'i'. Orang yang membeli, mushtari. Mushtari. Macam planet mushtari itulah. Mushtari. Orang yang membeli. Okey. Satu lagi tadi Ibu Maslina bagi soma. Soma puasa. Soma mudhari'nya yasumu. Soma yasumu maknanya puasa. Jadi sama juga kaedahnya. Orang yang berpuasa dipanggil apa ibu? Orang yang berpuasa? Dipanggil apa? Macam ni ibu. Orang yang berpuasa. Shaimun, betul. Shaimun, betul ibu ya. Shaimun. Okey, last ibu ya, tengok pula macam mana cara kita tukarkan kepada mufrad musanna jamak. Contoh ni qail, ambil qail dulu. Yang berkata lah, ambil qail. Qailun. Seorang yang berkata qail. Dua orang yang berkata qailani. Ramai yang berkata qailuna. Seorang perempuan yang berkata qailah. Dua orang perempuan yang berkata qailatani. Ramai perempuan yang berkata qailatun. Apa lagi tadi? Soma, puasa. Seorang lelaki yang puasa, shaimun. Dua orang lelaki yang berpuasa, shaimani. Ramai lelaki puasa, shaimuna. Seorang perempuan yang berpuasa, shaimatun. Ta marbutah. Shaimatun, kalau kita matikan, shaimah. Dua orang perempuan yang berpuasa, shaimatani. Ramai perempuan yang berpuasa, shaimatun. Begitu. Jelas tak ibu ayah? Semua insya-Allah. Alhamdulillah. Jadi okey. Setakat itulah kita ulang kaji untuk hari ni. Cuma kalau ibu-ibu nak, kalau boleh tambah lagi 5 minit boleh tak? Saya nak terangkan satu lagi yang belakang dia ada huruf ya. Contoh ada huruf ya. Sa'a contohnya. Sa'a. Nak tak saya terangkan sikit lagi? Saya pun dah ngantuk dah ni, tapi saya rasa macam tak boleh lah amanah ni. Boleh ibu ya? Satu lagi ya. Okey, nak ibu. Okey, contoh macam mana kalau fi'il belakangnya ada huruf illah, alif ke waw ke ya ke. Contoh saya kata radhiya. Kan radhiyallahu anhu. Allah Taala redha kepadanya, kepada para sahabat lah. Radhiya, nampak tak? Radhiya belakangnya ada huruf illah, huruf alif waw ataupun ya. Daripada dalam sorof dipanggil huruf illah. Tajuk dipanggil huruf mad. Okey. Radhiya. Ada ya kat belakang tu. Ibu sebut. Radhiya. Mudhari'nya okey, macam ni. Ibu sebut sendiri ibu sebut kat rumah masing-masing. Fa'ila yaf'alu. Fa'ila yaf'alu. Sami'a yasma'u. Jadi kalau radhiya yardayu asalnya. Radhiya yardayu. Ibu payah nak sebut yardayu ni, payah nak sebut pada lidah orang Arab. Payah nak sebut. Maka yardayu tukar daripada yarda, jadi yarda. Jadi radhiya senang, radhiya senang sebut.
Fi'il mudhari' yardayu payah sebut maka jadi yarda begitu. Kalau saya cakap sampai tutup mata tu dah ngantuk dah tu. Radiya yarda. Apa maksudnya masdarnya? Ridhaan ataupun ridhan. Ridhan. Ridha. Ridhan ya, ridha. Bagaimana isim fa'ilnya? Okey, ibu sebut radiya, radiya, radiya. Maka isim fa'ilnya fa'ilun. Sami'a, sami'un. Ibu sebut dekat rumah masing-masing. Saya rasa macam ada yang tak sebut tu. Sebut. Lafazkan. Sebut. Ikut saya. Sami'a, sami'un, alima, alimun. Sebut ibu. Hasiba, hasibun. Jadi kalau sini radhiya, radhiya jadi apa? Ibu. Asalnya fa'ilun radhiyun. Siapa sama macam yang saya sebut sekarang? Radhiyun. Siapa yang sama? Sama ya. Radhiyun. Tapi Arab payah nak sebut radhiyun. Payah nak sebut radhiyun ibu ya. Asalnya begini. Radhiyun. Macam tu. Radhiyun fa'ilun. Tapi payah nak sebut. Apa jadi? Maka asalnya dhat tu ibu ayah baris bawah tapi tidak ada tanwin. Dia baris bawah radhi. Dhat baris bawah radhi tanpa tanwin. Ya baris depan radhiyun. Tapi payah nak sebut. Maka ya tu dibuang. Ibu dengar betul-betul ni? Ya tu dibuang tapi bukan dibuang kosong. Dibuang dan digantikan ya tu dengan satu baris. Ya tu bertukar kepada satu baris. Dan baris tu diletakkan di bawah huruf dhat. Maka sekarang dah jadi berapa baris ibu? Saya ulang balik. Asalnya radhiyun. Dhat baris bawah satu baris. Ya baris depan. Maka ya tu dibuang. Bukan dibuang kosong. Ya tu dibuang dan digantikan dengan satu lagi baris bawah dhat. Maka jadi apa sekarang? Cuba ibu tulis jadi apa? Jadi apa sekarang ibu? Radin, betul Radin. Itu macam nama Radin tu kan. Tapi tak tahulah kalau Radin tu ambil daripada Radin, wallahu a'lam. Tapi Radin orang yang redha. Orang yang redha dipanggil Radin. Tu panggil Razi. Dalam bahasa kita Razi bukan Razi. Dia nak kata Radhi tu, Radhi. Bukan Radhi tu billah. Radhi tu billah tu Radhi tu fi'il madhi. Radhi tu. Ini Radin ataupun bahasa Melayu disebut Radhi. Atau kalau tambah alif lam ar-radhi. Ar-radhi. Tapi kalau tak ada alif lam radin begini. Ini tak ada alif lam kan? Radin. Itu perbahasan lain lah. Kalau tak ada alif lam radin. Kalau ada alif lam ar-radhi panjang begitu. Tengok mulut saya begitu mulut saya tu. Nak tunjuk kepada ibu sebutannya macam mana. Okey ibu, saya tanya sebelum kita habiskan. Kita pun dah lama tak buat ulang kaji huruf ni. Tapi sesekali-sekali saya buatlah pasal asalnya saya nak buat tafsir surah Yasin tadi. Tapi kita semalam memang betul-betul hujung jilid 11 tu. Hujung-hujung jilid 11 dah habis dah ayat semalam. Masuk ayat seterusnya dalam jilid 12. Jilid 12 tu ada dekat madrasah. Tak dapat nak pergi pasal PKP. Pergi kan, saya pergi kan tak boleh balik sini balik. InsyaAllah. Ibu yang sekat ini saja insyaAllah ya. Harap berfaedah. Jamak benda radin ibu bagus ya. Ibu Fairuz boleh ibu ya. Radin musanna radiyani. Radiyani. Jamaknya raduna. Raduna. Saya tulis ya. Ibu ya. Radiyani musannanya. Jamaknya asalnya radiyuna. Asalnya jamaknya radiyuna. Payah nak sebut. Maka jadi raduna begitu. Asalnya radiyuna, payah nak sebut jadi raduna begitu. Boleh Ibu Fairuz ya insya-Allah? Okey alhamdulillah. Ibu ya, sekarang ini saja mata saya dah betul-betul dah katup dah ni. Okey, harap bermanfaatlah pada malam ni insya-Allah ya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.
Ramai-ramai ibu ayah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.